pada hari Rabu 5 Mac 2014 sekitar jam 6.30 pagi di Jalan Tol Biranda di Jakarta, Indonesia. Keadaan sesak dan sibuk seperti kebiasaannya. Di tengah-tengah kesibukan kota, dua orang pengendali kren profesional, Didin dan Sarwoko, sedang memandu ke arah Pondok Indah. Ketika mereka melalui jalan yang sesak itu, Didin ternampak sesuatu yang kelihatan pelik di antara jalan raya dan rumput. Sekali pandang, ia kelihatan seperti patung manusia yang dibuang. Didin kemudian menghentikan truk dan keluar untuk melihat lebih jelas. Namun, apa yang ditemuinya bukanlah sebuah patung, sebaliknya satu mayat dalam keadaan yang mengerikan. Dalam keadaan terkejut, Didin bergegas kembali ke truk untuk menghubungi polis. Dalam beberapa minit, pegawai petrol tol tiba diikuti dengan polis yang muncul di lokasi kejadian tidak lama selepas itu. Mangsa dipercayai telah dicekik sebelum dibuang di jalan itu. Mayat itu segera dibawa ke hospital untuk bedah siasat dan proses pengecaman. Mengapakah dia dibunuh dan siapakah yang bertanggungjawab? Mangsa yang ditemui adalah Edisira Angelina Saruto yang baru berusia 19 tahun. Sistem Kad Pengenalan Diri Lanjutan Indonesia (EKTP) memainkan peranan penting dalam proses pengecaman segera. Sistem ini merekodkan cap jari setiap warga negara dan data disimpan secara berpusat, membolehkan proses padanan dapat dilakukan dengan segera walaupun wajah individu tidak dapat dikenali. Gelang getah berwarna merah yang ditemui pada mayat memberikan petunjuk tentang aktivitinya sebelum dibunuh. Gelang tersebut didapati dari sebuah festival jazz tempatan yang dihadirinya. Butiran mengenai mangsa dilaporkan kepada polis Kota Bekasi. Edisira adalah seorang pelajar cemerlang semester kedua di Kolej Bunda Mulia mengambil jurusan psikologi. Dia mempunyai minat untuk belajar bahasa Jerman dan secara rutin menghadiri kelas malam di Goethe Institute Jakarta. Anak tunggal kepada Encik Saruto dan Elizabeth Diana itu kali terakhir dilihat oleh ibu bapanya pada 3 Mac 2014 ketika dia dijadualkan menghadiri kursus bahasa Jerman pada malam itu. Para pegawai terpaksa menjalankan tanggungjawab berat untuk menyampaikan berita yang mendukacitakan itu secara peribadi kepada ibu bapa Adisira. Sehari sebelum Adisira kali terakhir dilihat oleh ibu bapanya, iaitu pada 2 Mac 2014, dia telah menghadiri pesta Java Jazz, menikmati acara festival seperti pelajar kolej yang lain. Dia memuat naik secara dalam talian mengenai acara tersebut, tidak menyedari nasib malang yang akan menantinya selepas itu. Pada hari Isnin 3 Mac 2014, Adisira mengucapkan selamat tinggal kepada bapanya Saruto yang membawanya ke stesen Klender untuk menaiki kereta api ke kampus. Dia merancang untuk menghadiri kelas Jerman di Goethe Institute pada pukul 6.30 petang. Itu adalah kali terakhir ibu bapanya melihatnya hidup. Keesokan harinya, bapaknya cuba menghubungi anak perempuannya itu namun gagal. Dia menyangka mungkin ada masalah dengan telefon bimbit anaknya lalu memutuskan untuk menghubunginya kemudian. Tetapi menjelang pukul 10 malam, ibu bapanya mula bimbang apabila tidak mendengar khabar berita dari anak perempuan mereka. Dalam keadaan terdesak, bapanya Saruto keluar mencarinya, memeriksa tempat-tempat yang mungkin dikunjungi anaknya dan bertanya kepada rakan-rakan, namun dia tidak dapat ditemui. Keluarga itu membuat laporan mengenai kehilangan Adisira pada keesokan harinya. Ketika ibu bapa Saruto dibawa untuk membuat pengecaman mayat, mereka tidak dapat mengenalinya berikutan keadaan mayat tersebut. Setelah disiasat, ternyata Adisira tidak hadir ke kelas Jerman pada 3 Mac 2014. Nadia Amanda Pertami, tutor bahasa Jerman yang berusia 22 tahun, mula bimbang kerana Adisira tidak pernah lewat ke kelas. Menjelang pukul 8 malam, Nadia telah cuba menghubunginya 2 kali namun tiada jawapan. Detektif mula menyoal rakan-rakan Adisira dan menemui petunjuk yang penting. Adisira telah menghantar mesej kepada seorang rakan menyebut tentang rancangan untuk bertemu seorang gadis, Ashifa, di stesen kereta api Gondang dia. Ashifa yang berusia 18 tahun telah menghubungi Adisira untuk meminta nasihat dan panduan mengenai pendaftaran untuk pelajaran bahasa Jerman. Ashifa dikatakan sedang menjalinkan hubungan dengan bekas kekasih Adisira yang dikenali sebagai Hafiz. Adisira dan bekas kekasihnya Hafiz mempunyai sejarah yang rumit. Kedua-duanya berusia 19 tahun, mereka telah bersekolah di sekolah menengah yang sama dan menjalinkan hubungan selama kira-kira setahun. Hubungan mereka berakhir apabila Hafiz mengkhianatinya dan enggan mengakuinya. Ketika polis menyoal tutor bahasa Jerman Adisira, iaitu Nadia, dia berkata bagaimana Adisira telah menceritakan hubungan cintanya yang berakhir dengan buruk dengan Hafiz, juga sering digambarkan sebagai kekasih yang bersifat cemburu dan suka mengongkong. Mungkin pengkhianatan itu adalah titik terakhir dan perpisahan itu adalah perkara yang sangat melegakan buat Adisira. Dia ingin memutuskan semua hubungan dan ikatan dengan Hafiz dan telah memadam semua gambar mereka bersama dari telefon bimbitnya. Walaupun sedang menjalinkan hubungan dengan Ashifa, Hafiz masih mencuba menghubungi Adisira dan perbuatan Hafiz itu diketahui oleh Ashifa. Selepas pertemuan yang dirancang pada 3 Mac 2014, tiada siapa yang mendengar khabar berita tentang Adisira lagi. Rakan sekelas Jermannya, iaitu Adi, juga membangkitkan kebimbangan dengan memuat naik foto Adisira di posting Twitter keesokan harinya dengan mesej hilang. Dengan pendedahan ini, polis mengambil keputusan menyiasat bekas kekasihnya Ahmad Imam Al-Hafiz atau Hafiz.
Mereka percaya bahawa Hafiz yang obses terhadapnya dan situasi di mana teman wanita terbarunya telah menghubungi Adisera untuk bertemu pada hari dia terakhir dilihat adalah lebih daripada sekadar kebetulan. Pada 5 Mac 2014, penyiasat kembali ke Hospital Kipto Mangankusumo di Salimba untuk mengumpulkan hasil bedah siasat Adisera. Mereka juga mencari lebih banyak maklumat daripada rakan-rakannya yang berkumpul di hospital meratapi kehilangan rakan tercinta mereka. Hasil otopsi mendedahkan butiran mengerikan tentang detik-detik terakhirnya. Apabila Adisera ditemui, terdapat lebam di tangannya, lehernya dan kakinya. Wajahnya biru, hampir tidak dapat dikenali dan mulutnya disumbat dengan surat khabar. Punca kematiannya adalah tercekik akibat sehelai surat khabar yang terperangkap di kerongkongnya. Lebam yang banyak menunjukkan bahawa dia telah dipukul dengan objek tumpul. Tanda-tanda tersebut memberi gambaran bahawa dia telah disiksa selama beberapa jam sebelum kematiannya. Di antara mereka yang berduka di hospital adalah Hafiz dan Ashifa. Mereka kelihatan terkejut dan menyampaikan ucapan takziah, bahkan mengutuk orang yang bertanggungjawab atas kematian Adisera melalui akaun media sosial masing-masing. Polis menyoal Hafiz dan mencatat bahawa dia tidak mempunyai alibi yang kuat pada malam Adisera hilang. Beberapa sumber menyatakan bahawa polis melihat tanda gigitan di tangannya. Polis menangkap Hafiz pada keesokan harinya iaitu 6 Mac 2014. Tidak lama kemudian, dia membuat pengakuan dengan memberitahu polis tentang penglibatan teman wanitanya, Ashifa, yang kemudiannya ditahan di Universiti Calvis di Pulau Mas, Jakarta Timur. Semasa sesi soal siasat, kedua-dua suspek tidak menunjukkan sebarang penyesalan. Sesekali mereka tertawa, menunjukkan sikap dingin dan tidak peduli terhadap jenayah serius yang telah mereka lakukan. Mereka mengaku bahawa Adisera telah dibunuh di dalam sebuah kereta Kia Vista kecil di sepanjang laluan dari Jakarta Selatan ke Jakarta Timur. Selepas berjam-jam disiksa dan dipukul. Peristiwa tragis pada 3 Mac 2014 itu dimulakan dengan perancangan oleh Hafiz. Dia meminta teman wanitanya, Ashifa, untuk mengatur pertemuan dengan Adisera dengan alasan untuk mendaftar dalam kelas bahasa Jerman. Mereka merancang untuk bertemu di stesen kereta api dan kemudian pergi ke kelas bersama-sama. Menurut Hafiz, ini adalah satu-satunya pilihan kerana Adisera enggan bertemu dengannya. Menurut kenyataan Ashifa, pasangan itu pada awalnya hanya mahu menculik Adisera sahaja sebagai cara untuk membalas dendam. Pertemuan itu berlaku sekitar pukul 5.30 petang. Apabila Adisera bertemu Ashifa, dia bersikap mesra dan peramah. Tetapi tidak lama selepas itu, Hafiz berpura-pura kebetulan berada di kawasan tersebut dan menawarkan diri untuk menumpangkan mereka ke kelas. Tidak jelas apa yang Ashifa katakan kepadanya, entah bagaimana dia berjaya meyakinkan Adisera untuk masuk ke dalam kereta. Namun, tiada kejadian buruk yang berlaku pada ketika itu. Hafiz pun memandu kereta untuk menghantarkan mereka ke kelas bahasa Jerman di kawasan Menteng di kota Jakarta. Apabila tiba, kedua-dua wanita itu keluar dari kereta sebelum Hafiz dan Ashifa berpura-pura bertengkar di mana dia meminta Ashifa untuk masuk semula ke dalam kereta. Ashifa yang kelihatan tertekan merayu kepada Adisera agar tidak membiarkannya masuk ke dalam kenderaan itu seorang diri. Adisera yang mungkin pernah berada di dalam situasi sama memutuskan untuk mengikuti Ashifa dan masuk kembali ke dalam kereta. Namun, sebaik sahaja berada di dalam, situasi berubah menjadi ganas. Kedua-duanya mula menyerang Adisera. Bimbang dia mungkin melarikan diri, Ashifa mengaku telah memaksa Adisera menanggalkan pakaiannya untuk memastikan dia berada di dalam kereta. Sekitar pukul 7 malam, Hafiz semakin tidak dapat dikawal. Dia dikatakan telah menendang Adisera di bahagian leher, memukulnya dan memberikan kejutan elektrik dengan senjata perenjat sekurang-kurangnya 3 kali. Ashifa turut serta memukul Adisera dengan kasutnya. Untuk menghalang Adisera daripada terus menjerit, Ashifa menyumbatkan surat khabar ke dalam mulutnya. Menurut pengakuan mereka, serangan itu akhirnya menyebabkan Adisera pengsan. Sekitar pukul 9.25 malam, Ashifa memeriksa dada Adisera dan mendakwa tidak merasakan degupan jantung. Sewaktu itu, mereka mendakwa bahawa kereta yang mereka naiki telah mengalami kerosakan. Ashifa menyembunyikan Adisera sebaik mungkin dari pandangan dan berpura-pura bahawa rakannya sedang tidur dengan kepalanya terletak ke sisi. Pada mulanya, kereta mereka rosak berhampiran apartmen ITC Kemayoran, di mana Hafiz meminta bantuan untuk mengecas bateri dari seorang pemandu teksi. Tetapi selepas 200 meter, kereta itu rosak lagi. Kereta yang mereka pandu difahamkan gagal berfungsi berkali-kali sepanjang malam. Pada pukul 2 pagi, mereka melalui Kemayoran, kereta itu rosak sekali lagi. Sementara itu, Ashifa memakaikan semula pakaian kepada Adisera. Menjelang pukul 11 pagi pada 4 Mac 2014, Hafiz menghubungi seorang rakan untuk mendapatkan bateri kereta. Apabila rakannya tiba, dia bertanya tentang orang yang berada di belakang. Hafiz dengan santai menjawab bahawa ia adalah mayat, yang mana rakannya hanya menganggap itu sebagai sebuah jenaka. Akhirnya, pada pukul 5.30 petang, mereka berhenti di sebuah
bengkel di Salemba untuk memperbaiki kereta. Kemudian mereka meneruskan perjalanan untuk membuang mayat Adisera. Mereka telah mematikan telefon bimbit Adisera memandu ke tempatnya lebih jauh untuk membuang mayatnya. Pada pukul 9 malam, mereka memasuki jalan tol Bintara Bekasi Barat. Setibanya di kilometer 49 menuju Sikundir tanpa rasa simpati, mereka pun membuang mayat Adisera di tepi jalan. Selepas itu, mereka memandu ke arah Jataisi, Bekasi, membuang pelbagai barang sepanjang perjalanan, termasuk tisu, surat khabar dan dompet Adisera. Mereka keluar dari jalan tol Johor di Jataisi dan masuk semula, akhirnya berhenti di Indomat di Pulau Gabang untuk menghapuskan dan membuang bukti yang tinggal. Mereka membuang kasut dan beg Adisera sebelum kembali ke rumah masing-masing. Menurut pengakuan Ashifa, mayat Adisera telah berada di dalam kereta selama hampir 21 jam sebelum dibuang. Ketua Unit Siasatan Jenayah dan Polis Kota Bekasi, Kampol Nordiri Irwansia, menggambarkan senario peristiwa yang menakutkan ini yang membawa kepada pengakhiran tragis bagi wanita muda itu dan penemuan mayatnya pada hari berikutnya. Sementara itu, Algi dan Galang, iaitu dua rakan Hafiz yang belajar di universiti sama, turut disoal siasat oleh polis. Mereka adalah saksi yang didakwa telah melihat mayat Adisera dalam kereta Kia Visto Hafiz. Ketika siasatan berterusan dijalankan, bukti penting ditemui. Serpihan surat khabar, kad sekolah menengah mangsa, kad pengenalan diri, kad pelajar, buku simpanan bank, kad ATM dan senjata perenjat ditemui di dalam parit di depan rumah Hafiz. Keretanya Kia Visto juga turut dirampas. Ketua Perhubungan Awam Polda Metro Jaya, Kambis Rikwanto, mengesahkan bahawa polis merampas Kia Visto, sepasang kasut wanita milik suspek yang digunakan untuk memukul mangsa dan bukti penting lain. Menurut polis, tindakan Hafiz ini berpunca dari kekecewaannya terhadap sikap Adisera dengan berkomunikasi dengannya selepas berpisah. Dia tidak dapat menerima bahawa Adisera ingin melupakannya dan bertambah kecewa kerana dia tidak mahu kembali kepadanya. Cara mereka melakukan jenayah ini menunjukkan mereka sama sekali tidak berperi kemanusiaan dan tidak merasa bersalah atas perbuatan mereka. Ashifa dalam keterangannya memberitahu bahawa dia adalah mangsa keadaan kerana dipaksa melakukan tindakan tersebut atas sebab takut diapa-apakan oleh Hafiz sekiranya kemahuannya tidak dituruti. Namun, keterangannya itu bertentangan dengan pengakuan awal mereka kepada pihak polis. Keduanya didakwa di bawah artikel 340 Kanun Jenayah atas sabitan kesalahan pembunuhan terancang. Dalam perbicaraan yang diadakan pada 9 Disember 2014, Hafiz dan Ashifa dijatuhi hukuman penjara 20 tahun. Pada 9 Julai 2015, Mahkamah Agung menerima rayuan pendakwa raya menambah hukuman bagi Hafiz dan Ashifa kepada penjara seumur hidup. Keputusan ini menjadikan mereka antara individu termuda yang menerima hukuman seberat itu di Indonesia. Mahkamah menyatakan bagaimana Adisera adalah anak tunggal dalam keluarganya. Kehilangannya telah menyebabkan ibu bapanya menderita. Keganasan dalam kalangan remaja yang disifatkan agresif sehingga membawa kepada kecederaan fizikal atau bahkan kematian adalah isu yang membimbangkan masyarakat di seluruh dunia. Jangan lepaskan peluang untuk menyelami lebih banyak kes-kes yang menggemparkan. Setiap kisah membongkarkan misteri akan membuatkan anda terpegun. Jaga diri dan keluarga anda.